KHA. Dah live lah. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Anda bersama kami, Sofia dan juga Haziq. Ya, tengah eja ni. Hari ni lagi apa ni? KHA MIS Khamis hari ni. Hari Khamis 16 Februari 2023, 25 Rejab 1444 Hijrah. Bersama dengan Haziq dan juga Sofia. Hari ni anda boleh tengok MSI di TV. Boleh tengok di Facebook MSI TV3. Boleh layan kami, boleh komen. Betul. Boleh bersama-sama dengan kami berbincang untuk topik yang memang sangat-sangat best hari ini. Betul. Ditonton dan extra.com.my pun boleh juga. Apa pun, hari ini 16 Februari dah pujam celik kita masuk pertengahan bulan 2. Jadi apakah resolusi anda telah pun dikecapi setakat ini? Kita masuk tahun baru dulu kan kita nak inilah, nak itulah, nak kurus, nak fit. Adakah anda dalam kata landasan yang betul atau tidak? Kita harapkan yang terbaik bagi anda semua. Haziq, setakat ni sana sihat ya? Saya punya landasan tu masih lagi di landasan yang sama lah, tak tersasar lagi landasan memang dia. badminton setiap malam. Saya tetap. Seminggu sekali badminton, futsal mesti jalan. Tapi itu saya punya resolusi tahun 2023. Saya nak harap agar sampai bulan 12 ni tak adalah rasa macam ponteng, rasa macam malas nak bangun apa semua tu. Ada nampak perbezaannya cuba ketara, slim fit. Ya, rasa macam keras ni. Okey, sebelum kita bercerita mengenai topik kita hari ini, Dia Masya, apa kata kita share dulu dengan anda bagaimana dengan keadaan cuaca di Malaysia hari ini. Ya, kita mula di Kuala Lumpur. Memang kita melihat ya tindakan cuaca di Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Labuan, Kangar dan PJ semua cerah. Siang ini. Alor, Kota Baru, Kuantan juga dijangka cerah. Ipoh, Senai dijangka cerah. Putrajaya dijangka hujan. Putrajaya dijangka hujan hari ini. Air Keroh, Kuala Terengganu, Bayan Lepas dijangka hujan. Cerah. Kuala Pilah. Alright, Kuala Pilah, Kuala Lumpur dijangka cerah hari ini. Cerah ya? Cerah. Okey. Oh, hari ni cakap bila kita bersiaran dengan Sofia, dia punya cakap tu jadi cerah. Dan anda sama saya lah bagi awak sebut macam tu. Okey, walaupun cerah, kita melihat di sini juga tiada amaran ribut petir, tapi apa pun kita tetap cakna lah. Pastikan ada payung dalam kereta, kita rancang perjalanan kita, dan pastinya kita juga ada banyak pengisian yang sangat menarik hari ini. Hari ini kan Haziq, kita ada satu segmen yang baru. Aku juga manusia. Satu segmen inspirasi yang dikendalikan oleh wartawan MSI iaitu Asri Badrun. Beliau ni memang seorang yang memang kuat menjiwai lah. Jadi beliau mendekati mereka ini yang kita faham antara insan-insan berdepan dengan kesulitan dalam kehidupan mereka. Betul. Bagaimana mereka mengendalikan, bagaimana mereka meneruskan kelangsungan hidup mereka tanpa rasa putus asa. Dia Asri turun ke lokasi untuk mendekati mereka supaya kita semua mendapat inspirasi untuk meneruskan kehidupan. Ya, sebab kita kalau dah jatuh kan, kita nak cuba bangun. Kalau jatuh sekali, bangun 3 kali. Budak flat. Bangun. Oh, nampak? Itulah gua mana. Alright, jadi untuk episod yang pertama, Asri bersama dengan Amir Jahari yang merupakan penyanyi lagu. Tajuk segmen kita ni, Aku Juga Manusia. Jom kita saksikan. Membubar perasaan demi kelangsungan hidup. Malu tu tak ada sebab kalau saya malu, saya tak ada duit. Berhakimkan Tuhan, bukan penilaian insan. Ada orang bagi tahu saya memang tak sesuai nak jadi artis. Aku juga manusia, punya hasrat mengejar mimpi. Tiada siapa yang menginginkan kehidupannya kelihatan tidak sempurna. Berada pada titik terendah dalam hidup, sememangnya mengharapkan keajaiban berlaku untuk mengubah segalanya. Muhammad Amirullah Jahari, 31 tahun, berhijrah ke Kuala Lumpur sejak 13 tahun lalu untuk meneruskan kehidupan sebagai anak seni. Namun tidak menyangka yang dirinya akan menjadi gelandangan. Kerana kesempitan wang, dia perlu berusaha seadanya menjadi penghibur jalanan dengan pendapatan sekurang-kurangnya RM16 sehari. Hidup di KL ni kita tahulah kos sara hidup yang tinggi. Walaupun sebagai seorang student, walaupun ada mak ayah bagi duit setiap bulan, tapi masih juga tak mencukupi. So saya ambil inisiatif untuk basking. Dan kadang-kadang masa saya basking tu saya tak larat. Saya tidurlah di tepi-tepi jalan ataupun di cyber cafe dekat area Bukit Bintang, dekat Jalan Alor, macam itulah.
Bukit Damansara, segalanya bermula dengan sebuah surau kecil yang menempatkan Pemas Tautin untuk tinggal sementara tanpa sebarang bayaran. Di hadapannya, sebuah parit yang menjadi ruang seni buatnya dalam menghasilkan lagu tanpamu. Selamat pagi semua, dengarkanlah nada, suara dan irama yang menyakitkan telinga. Oh no, embun pagi yang lembut menyentuh pipi yang gebu. Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih, karena kaulah penyelamat dan akan sentiasa di hati. Oh, oh. Cukup menggamit kenangan. Pernah satu ketika, dia berjalan kaki sejauh 10 km ke Bandaraya Kuala Lumpur untuk mencari rezeki. Tidak mengeluh sedikit pun, namun dia percaya akan ada tuah di sebalik langkah keringat yang diusahakan. Yang tahu 100% kisah saya ni adalah isteri saya yang sekarang, yang pada masa itu kami masih bertunang lagi lah. Saya selalunya pergi intai dekat KFC Bukit Bintang. Tengok kalau orang tak habis makan, itu yang saya pergi ambil. Yang kedua adalah kita orang akan adalah macam pergi dekat area-area tong sampah, nampak orang macam buang burger ke apa kan. Itu yang kita orang ambil pada masa itulah. Cik. Satu je. Satu dia ni luar mah. Tak apa. Satu je. Terima kasih. Jadi pada tahun 2010, pasca 2010, selalunya selepas saya pulang daripada Bukit Bintang, kadang-kadang saya akan tidur di sinilah. Pengalaman itu mendewasakan, memintas kata-kata sinis. Terus berusaha untuk berkarya kerana muzik itu jiwanya. Percaya akan rezeki Tuhan, kini dia bergelar komposer dan ilmu di dada diajar penuh ikhlas kepada sesiapa sahaja yang memerlukan khidmatnya. Tembok ini, jika bernyawa, pasti segala kisah diceritakan saat suka dan duka, lena dan berjaga. Setiap kejayaan pasti didatangi dugaan, hanya menuntut upaya dan kesabaran agar tidak meninggi mengikut resampati. Tanyakan kabar mereka, di luar senyum gembira, di dalam derita. Amir Jahari yang kita bawakan, saya sebenarnya sangat terinspirasi sebab bukan saja seseorang itu mampu untuk menangani masalah dihadapi, tapi bangkit semula seorang komposer dan menyebarkan ilmu untuk mewujudkan lagi ramai pelapis-pelapis lepas tu. Ya, bukan mudah untuk kita lupakan kisah kesusahan hidup kita. Jadi daripada kesusahan itu kita cuba untuk buat sesuatu untuk kita bangkit dan berjaya di masa hadapan. Dan itu adalah satu permulaan yang baik untuk segmen Aku Juga Manusia. Pilihan yang baik juga. Individu yang sangat sesuai untuk kita jadikan inspirasi dalam episod yang pertama. Dan kejap lagi kita nak terus ke topik kita, keselamatan memandu ketika berhadapan dengan lori besar. Bagaimana kita nak cakna dan kekal selamat di jalan raya, kita terus ke menonton Malaysia hari ini. Fokus. Okey? Fokus. Baru-baru ini, banyak kemalangan jalan raya yang melibatkan kenderaan muatan berat berlaku sehingga mengorbankan nyawa.
Insiden ini telah menimbulkan kegusaran banyak pihak sehingga wujud pelbagai bentuk diskriminasi terhadap pemandu lori atau trailer. Sejauh manakah kebenaran mengenai etika pemanduan kebanyakan pemandu lori yang digambarkan memandu secara berbahaya? Kru milisi hari ini melakukan tinjauan di sekitar Lembah Kelang bagi melihat sendiri etika pemanduan kenderaan berat ini ketika berada di atas jalan raya. Berdasarkan tinjauan, kami mendapati kebanyakan lori atau trailer memandu secara berbahaya serta tidak mengambil berat tentang kenderaan lain yang berada di kawasan sekitar mereka. Selain itu, segelintir mereka turut memilih untuk tidak menggunakan lampu isyarat kiri maupun kanan dengan baik, terutama ketika menukar lorong dan tidak mematuhi had laju yang ditetapkan 70 hingga 80 km per jam. Ada juga yang tidak menggunakan lorong yang sepatutnya. Di sebelah kiri, mereka lebih selesa menggunakan di lorong sebelah kanan dan tengah. Namun, tidak semua pemandu kenderaan berat ini memandu secara berbahaya. Ada yang mematuhi peraturan jalan raya seperti menggunakan lorong di sebelah kiri, menggunakan lampu isyarat dengan baik dan memandu dengan had laju yang ditetapkan. Cara pemanduan sesetengah pemandu kenderaan berat ini telah mengakibatkan banyak insiden yang tidak diingini berlaku sehingga ramai yang menjadi mangsa kecuaian mereka. Pernah tak berhadapan dengan situasi di mana lori membawa secara melulu? Pernah? Pernah juga. Pernah. Pernah. Banyak kali. Lori dia lane kanan. So saya pun lane kanan, dia cucuk-cucuk saya. So saya mengalah, jadi saya ke kiri lah. Dan dia pun pergi macam tu je dengan cepat dia. Jika saya bawa motor, dia follow di belakang lah. Dia dalam keadaan laju, lepas tu kadang-kadang dia mencucuk. Dia lori yang bawa muatan berat. So, bila saya nampak, saya tengok dari side mirror, saya cuba mengelak lah bagi dia laluan dulu. Lori tu dia daripada depan, dia brake secara mengejut. Jadi kita dekat belakang pun kena brake secara mengejut juga. Kebanyakannya waktu saya nak pergi site pergi balik kerja. So, lagi-lagi kawasan dekat Kelang tu memang banyak lori. Kadang tu, diorang main masuk tukar line, diorang memang tak bagi signal. Nak tak nak pun kita orang sebagai rider motor memang kena berhati-hati lah. Okey, untuk driver lori, kalau boleh bawalah di lane yang sepatutnya supaya kita ni yang kecil ni selamatlah, sebab lori bukan nampak pun kan, melulu je jalan. Kalau boleh lane yang sepatutnya lah. Pesanan bagi untuk pemandu lori, kita tahu kita sedang bawa kenderaan yang berat, muatan yang berat. So kalau boleh tu bawa tu fikirkan keadaan penunggang yang lain juga. So kena bawa slow dan bertimbang rasa. Untuk pemandu lori supaya alert lah dengan keadaan dan melihat juga kenderaan yang kecil dekat belakang supaya mereka memberi isyarat dengan lebih awal. Saya haraplah kalau macam lori trailer ke atau lori 1 tan, 3 tan, diorang punya gelabak belakang tu kena pasang sensor, kamera kat belakang. So kalau macam diorang nak reverse tu, diorang nampaklah belakang macam kereta. Keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama. Pandu secara berhemah dan pastikan kita mematuhi semua peraturan yang ditetapkan. Jadikan jalan raya sebagai tempat yang selamat buat pengguna. Itu adalah pembukaan untuk tajuk kita hari ini, keselamatan memandu ketika berhadapan lori besar. Dan apa yang saya boleh katakan, setiap kali berlaku apa-apa kemalangan atau berlaku apa-apa insiden yang tidak diingini di atas jalan raya, bukanlah selalunya kesilapan lori tu. Betul. Yeah. Kalau kita sedarkan sebenarnya hari demi hari, kalau kita jalan raya, kita mesti ada macam terlintas, apa lori bawa macam ni, takkanlah bawa
kenderaan besar-besar pun nak berbahaya macam. Tapi adakah kita sedar sebenarnya nombor satu memang jalan tu sepatutnya digunakan bersama. Tetapi, lori pun boleh jalan. Lori boleh jalan juga. Pada masa yang sama kita kena tahu juga keadaan pemandu lori ini susah sebenarnya blind spotnya. Betul. Dengan keadaan yang kata sentiasa ada trafik di Kuala Lumpur, bagaimana mereka nak mengendali pemanduan mereka, kita juga kena memahami juga. Ya, jadi kita bersama dengan Ketua Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Lau Teck Wah. Good morning, Dr. Selamat pagi. Prof, kita hari ini bercerita mengenai lori besar. Hari itu kita dah pernah cerita mengenai penghadang jalan. Kan? Hari ini kita nak pergi ke satu topik lagi mengenai keselamatan jalan raya juga mengenai lori. Dan kalau kita tahu, kita semua tahu lori, kalau lori besar, makin besar blind spot dia. Betul. Makin susah dia nak nampak titik-titik buta tu kan. Betul. Jadi mungkin doktor boleh jelaskan sedikit bagaimana sebenarnya keadaan apabila kita memandu lori tu. Bila kita bawa sebuah lori yang besar, perbezaannya dengan kita bawa kereta yang kecil. Okey. So saya selalu kata lori tu macam gajah. Okey. So bila gajah berlari dengan lajunya dan dia jatuh tu, itu satu bencana kepada kita semua. Okey. So saya rasa memang kita faham lori itu dia punya blind spot yang dekat belakang dengan tepi tu. Macam kereta pun ada blind spot. Kereta hanya tempat belakang saja. Tepi tu dia ada lebih sikit saja. Yeah. Lori itu dia besar. Jika you masuk dalam blind spot tu, memang you tak akan dinampak oleh lori. So itu bahayalah. Lori tak akan tahu you dekat ikut belakang. Yeah. Dan you mesti guna masa yang lebih panjang untuk keluar daripada blind spot. So kita mesti berhati-hati. Saya nampak terutamanya motosiklis. Yeah. Okay, amat berani ikut dekat sangat tu. Dan mungkin dia tak erti. Dia dah masuk dalam blind spot. So jika lori itu tiba-tiba berhenti ataupun tukar lorong, dia akan ada masalah kemalangan jalan raya. Baik. Doktor, sebenarnya ada banyak video-video viral yang menunjukkan kemalangan dan mungkin dashcam itu menunjukkan juga antara perspektif pemandu lori ini di mana dia tak nampak titik hitam tu, blind spot dan sebagainya. Jadi kita sebagai pengguna jalan raya yang lain, motosikal, kereta dan sebagainya, apakah indikasi untuk kita sentiasa ada jarak yang selamat ataupun tidak terlampau melulu memasuki dalam blind spot seorang pemandu lori? Okey. Kita mesti menjarakkan kita dengan lori sekurang-kurangnya lebih kurang 1-2 meter di belakang dia. 1-2 meter. Okey. Lagi jauh daripada lori itu, you akan nampak dengan lebih senangnya oleh lori driver tu. Ya. Dan apabila kita tahulah lori banyak benda yang harus dititik beratkan. Betul. Apabila kita memandu lori dengan keadaan tayar. Saya pernah menghadapi satu situasi di mana tayar lori berada di atas lebuh raya. Oh. Ya, betul. Yang tercabut. Dan mungkin lori tak sedar. Sebab lori ada banyak tayar. Kan? Okay. Kan? Dia lepas dah lama mungkin baru dia dapat sedar yang tayar tak ada. Jadi, bagaimana pula dengan faktor sebelum lori itu bergerak untuk membuat checking keselamatan di lori itu? I think lori itu consider commercial vehicle. Yeah. It's compulsory bagi lori itu untuk buat pemeriksaan berkala. Okay, mereka mesti hantar lori itu ke Puspakom. So itu kerja Puspakom lah. Okay. Tapi kita dapati memang banyak commercial vehicle macam lori itu dia guna tayar celup ataupun tayar torik. Okay. Kita faham sebab tayar itu dia murah. Okay, kita tukar satu biji tayar tu mungkin $300-500. Tapi bagi lori itu, terutama lori besar, tukar satu tayar tu mungkin kos sampai 1,000 atau more than 1,000. So that's why it's more common, sangat common bagi lori driver tu dia guna tayar celup ataupun tayar torik. Okay. So saya selalu kena sebab saya dengar saya punya center tu sebelah highway. Okay. Selalu dengar letupan. Bukan letupan bom lah, letupan tayar. Itu amat common berlaku tu. Okay. So, dia nak meminimumkan pembelanjaan. Dia punya cost. Okay. Dia punya cost. Doktor, bila kita menyentuh tentang kemalangan jalan raya ni, banyak sudut pandang. Ada kesalahan kita sebagai pengguna jalan raya yang lain, ada kesalahan pemandu lori juga. Jadi berdasarkan kajian doktor sendiri kan, melihat statistik kemalangan yang berada di jalan raya ni, adakah terdapatnya sesuatu perkara yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan jumlah kemalangan di jalan raya ini disebabkan dengan pelanggaran dengan kenderaan yang besar? Okey, jika kita tengok statistik tu, peratus kenderaan berdaftar di Malaysia, lori, heavy vehicle, tak sampai 2%.
Tak sampai 2%. Pendaftaran kurang daripada 2%. Ya, okay. Tapi yang populasi loli itu dia berkumpul di Klang Valley. So bermaksud dia bagi banyak masalah. Saya pernah buat satu kajian. So saya tengok statistik tu, saya dapati yang kematian motosikal bila dia berlanggar dengan loli itu, dia punya angka tu amat menonjolkan. Saya pun heran dah mengapa 2% loli itu, mengapa dia boleh sampaikan ada beratus-ratus motosiklis meninggal dunia, mati di atas jalan raya. So akhirnya kita dapat satu kesimpulan. Sebab bukankah semua motosiklis tu dia perlu buka dia punya headlight. So yang kita nak semua kan compulsorykan mereka bukakan headlight tu sebab mereka senang dinampak. Meningkatkan mereka punya kebolehan nampakan. Tapi bila kita teliti kan konflik antara loli dengan motosikal tu, kita dapati yang program ni, headlight program tu dia tak berkesan. Dengan sebab kedudukan loli tu lebih tinggi daripada motosikal. So walaupun dia buka lampu, tak nampak oleh driver, loli drivers. So akhirnya kita dapat buat satu kesimpulan ialah sebab dia tinggi, yang motosikal dia rendah. So that's why dia punya headlamp punya efek tak sampai dia punya mata. Betul. Akhirnya kita buat satu conclusion untuk mengurangkan risiko konflik antara motosikal dengan loli itu. Senang saja. Bila kita beli satu stiker kecil, tampar di sini. Helmet. Bila kita jangan tampar sini ya. Tampar di sini, kita rely on the sunlight, pantulan matahari. Bila kita ada pantulan matahari, dia akan pantul ke mata lorry drivers. Dan sepatutnya pun penunggang motosikal menggunakan laluan motosikal pada masa yang sama. Sebab kebanyakan yang berlaku di lebuh raya dan sebagainya. Okey, jadi itu cerita orang kata permulaannya, mukadimahnya untuk topik kita hari ini. Jadi sebenarnya saya dan Sofia nak dengar luahan hati daripada pemandu lori juga. Kalau anda ada cerita pemandu-pemandu lori yang sedang menonton MSHI ni, apa kata anda telefon kami 0377261603 ataupun anda boleh pergi ke Facebook MSHI TV3 untuk komen cerita anda, bagaimana perasaan anda pula apabila memandu lori dan berhadapan dengan kenderaan lain. Ya, jadi kita ada satu pengalaman pemandu lori wanita yang dah 2 tahun bekerja sebagai pemandu lori. Betul. Beliau sendiri akan kongsikan bersama kita bagaimana sebelum ni juru ruang tapi telah pun menjadi seorang pemandu lori, dan ini kejayaan yang orang kata kebanyakan lelaki kan yang menjadi pemandu lori, tapi seorang wanita. Betul. Bagaimana pengalaman dan perjalanan beliau? Jom kita saksikan. Jom. Saya memang tak boleh nak leka setiap kali naik lori. Walaupun sampai ke hari ni saya bawa, ada je yang terfikir dekat fikiran saya ni, hari ni apa aku hadap atas jalan, hari ni ada apa, hari ni lori aku okey ke, hari ni apa pula, ada apa keliling, ada motor ke apa ke, semua saya nak kena fikir dulu. Bekerja sebagai seorang pemandu lori bukannya mudah. Banyak risiko dan cabaran ketika berada di atas jalan raya. Lazimnya, tugas ini banyak dilakukan oleh lelaki kerana memerlukan kemahiran dan kecekapan selain sikap lasak ketika mengendalikannya. Namun tidak bagi gadis kecil molek ini, Amirah Fatihah Khairuddin, 26 tahun. Dia baru saja berkecimpung dalam dunia pekerjaan sebagai pemandu lori trailer sekitar 2 tahun lalu. Pada mulanya, saya bawa lori sebab kehilangan kerja. Kehilangan kerja disebabkan pandemik pada masa 2019. Tapi pada masa tu saya dah start ambil lesen. Slow-slow ambil lesen sampai COVID, lesen apa semua berhenti. Dah tak boleh buat lesen. Lepas betul-betul je dah buka sikit untuk COVID, dah boleh buat aktiviti apa semua, saya terus habiskan lesen. Lepas tu kebetulan memang company pun dah tak nak ambil saya kerja sebab diorang dah tak mampu nak bayar. Saya cuba minta sebab saya teringat lesen tu tak digunakan. So saya minta je. Kebetulan minta pun suka-suka je. Kalau dapat, dapat. Kalau tak ada memang kita tunggulah apa yang ada kan. Dah masa tu dah tak boleh nak pilih. Terus company pun saya tak sangka company tu nak ambil perempuan juga. Bermula dengan tiada sebarang pengalaman dalam pekerjaan ini, gadis kelahiran Sepang, Selangor mengambil masa 1 tahun untuk membiasakan diri dengan membawa lori trailer seberat lebih 30 tan.
Dia akui pelbagai rintangan dan kesukaran terpaksa dilalui sehingga membuatkan dia hampir berputus asa. Daripada A to Z lah, setiap perkara yang saya buat dalam lori ni, semua tu pada saya susah, cabaran. Saya nak belajar macam mana nak pasang, macam mana nak kendali benda ni, macam mana nak bawa, macam mana nak handle orang atas jalan. Daripada atas jalan sampai ke customer, saya kena fikir semua tu. Kebanyakannya tak tahu kan blind spot. Blind spot kebiasaannya depan, betul-betul depan dengan lori. Depan dengan lori tak terlalu rapat. Senang cerita, kita nak cakap tempat-tempat tak boleh. Jangan dekatlah, baik motor. Biasa motor lah yang menyelit. Motor selalu sebelah kiri atau kanan dekat traffic light kan. Jangan rapat dengan bodi lori cukup. Kalau kata nak duduk sebelah, jarak, memang jarak. Lagi satu, kalau boleh kereta, kalau rasa lori tu rapat, hon-hon sikit lah, bunyi hon-hon sikit. Kadang-kadang dia perasan, kadang-kadang dia rapat tu dia perasan, kadang dia rapat, dia tak perasan dia rapat. Ya. Bunyi-bunyi je lah sikit. Motor rajin lah bunyi, kita faham. Kereta kurang. Kereta. Semangat yang ada pada Amirah membuatkan ramai yang kagum dengan kebolehan dirinya. Saya berpeluang merasai sendiri pengalaman ketika berada dalam lori trailer yang dipandu oleh gadis besi ini. Okey, kalau nak ikutkan, ini adalah kali pertama saya merasai pengalaman sendiri berada dalam sebuah trailer. Dan apa yang saya dapat gambarkan, video yang saya dapat lihat, sama ada belah kiri ataupun kanan, di bawahnya saya kan tak dapat lihat apa-apa. Apa yang hanya dapat lihat adalah video di hadapan saja, itu pun bukan video yang penuh. Jadi saya rasa sebagai seorang wanita, karier Amirah sebagai pemandu lori ini adalah karier yang sangat mencabar, dan saya sangat kagum melihat keberanian seorang wanita yang bergelar Amirah ini. Saya mengharapkan masyarakat faham apa masalah yang kita orang hadapi, apa yang kita orang bawa sekarang ni dengan apa jentera yang ada atas jalan raya dengan banding kereta, motor, tak sama. Saya harapkan orang lain pun aware. Selain daripada pemandu lori pun, saya tak nak pemandu lori je yang aware benda-benda tu. Tolonglah, kami ni besar, senang nak nampak. Apa-apa pun kalau boleh dahulukan kami. Kalau tak nak terjadi apa-apa, dahulukan kami. Sebab kami susah nak break, kami susah nak pick up, nak jalan. Kereta senang, kereta ringan. Kereta boleh break, kereta boleh pick up. So tak payah risau nak bagi laluan kepada jentera berat. Itu je. Dan saya pun terfikir untuk keselamatan saya juga. Saya nak kerja macam ni bukannya sekejap. Kalau boleh nak lama dan selamat. Apa yang ditekankan oleh beliau, kita bagi laluan dulu kepada kenderaan jentera berat ni. Tak, kita mengalah sikit pun tak apa, sebab keselamatan kedua-dua belah pihak. Kenapa kita nak berlawan dengan lori? Kenapa kita nak berlawan kenapa kita nak ego? Orang kata, kalau fikir logik pun, kenapa kita nak berlawan dengan yang lebih besar? Betul? Betul. Jadi tak perlu nak berlawan di atas jalan raya sebab tanggungjawab kita bersama di atas jalan raya. Jadi kita nak bercerita mengenai kemahiran pula. Apabila kita nak memandu lori ni, dia kena ada kemahiran. Betul. Dia kena ada skill untuk mandu lori sebab nak bawa lori ni bukan sama macam bawa kenderaan lain. Betul. Menurut Prof tadi, untuk mendapatkan lesen lori ni ekstra dia punya pembelajaran. Betul. So dia bukan macam motorcycle punya license ataupun car license. Driving test tu dia lebih komprehensif. Okay, tapi dia masih boleh di-improve. Masih boleh dimajukan lagi tu. Dia sebagai commercial vehicle driver tu. So dia memang ada peranan mereka tu untuk menjaga keselamatan ke kenderaan-kenderaan lain sebab mereka besar. Bila mereka langgar dengan kenderaan lain tu, mereka biasanya mereka akan selamat. Tapi yang kenderaan motosikal, kereta tu mungkin ada cedera parah ataupun mati itu. Okay, so that's why kita mesti pasti mereka ada cukup training. Dia macam pilot. Pilot ada banyak training. Okay, sebab dia ada tanggungjawab nak jaga betul dia penumpang. Sama juga bagi commercial vehicle, bus drivers dengan lorry driver tu. Okay, so memang ada defensive driving program bagi commercial vehicles, termasuk hazard perception test. So nak bagi tahu mereka macam mana nak kesan bahaya. Bila kita dapat kesan bahaya dan kita ada cukup masa dan peluang untuk mengelak, itu sama pentinglah. Tapi apa yang berlaku sekarang ialah mereka ikut pengalaman. I think this is something not very good. Okay, dia
pun berlaku ke atas drivers. Kita dapat lesen tapi kita tak pernah diuji sama ada kita is a competent driver untuk mengelak dalam kemalangan jalan raya. Kita hanya ikut kita punya pengalaman. So saya selalu kata macam itulah, dia macam seolah-olah tu peperangan tu kita tak ada army tu. So you ambil senapan tu, you pergi perang. Satu hari jika kita tak terkorban, 1 bulan tak terkorban, 1 tahun dia akan jadi Rambo. Tapi siapa yang janji you tak terkorban dalam masa tu? Saya setuju. Itu the gap kita nak fill. So saya kata itulah peranan policy maker untuk mempertingkatkan kita punya driving exam. Defensive driving ni bukan sahaja kita boleh mengenal pasti keadaan bahaya, tapi bila dalam keadaan bahaya itu sendiri, ketika berdepan sebelum kemalangan dan sebagainya, ada nyawa-nyawa lain yang boleh terbabit. Kita boleh tahu macam mana untuk mengendali situasi kenderaan kita. Dan doktor, ini ada soalan yang mungkin ramai yang nak tahu. Bila kita bawa kereta ke, bawa motosikal ke, kadang-kadang ada yang suka mencilok masuk, suka hati laju je. Padahal lori kat belakang ni. Berapa lama masa yang perlu diambil untuk sebuah lori benar-benar untuk makan brek dia untuk mengelak daripada terjadinya kemalangan? Berapa masa yang kita ada? Itu ikut keadaan jalan raya dengan keadaan lori itu. Berat lori itu. Lori dengan muatan memang dia perlukan masa yang panjang. Ikut dia pun terpelang kepada dia punya keadaan brek. Jika keadaan brek bagus, dia mungkin ambil masa yang pendek. Baik. Okey, tapi kita mesti bagi tahu lori driver tu, bagi mereka nak henti dengan full stop. Itu mesti keep a distance. Itu ada kemahiran juga tu. Nak break tu. Saya rasa kebanyakan lorry driver mereka faham. That's why masalah ialah bila jam tu, lorry di belakang dia keep a distance, tapi kenderaan itu celup masuk. So another thing. Mereka susah juga. So kita tak boleh kata kita salahkan lorry driver saja. Memang mereka ada peranan mereka nak jaga keselamatan sebab mereka besar. Tapi tengok keadaan ni, mereka pun susah juga. So that's why kita mesti ada mutual understanding. The both party. Ini ada satu komen dekat Facebook MSH TV3, pemandu kenderaan di lorong sebelah kiri janganlah bawa perlahan sangat. Bawalah lebih 80 atau 90 km per jam agar memberi peluang untuk lori mengekalkan di sebelah kiri, kekal di sebelah kiri lah. Jika tidak itu menyebabkan lori pergi ke sebelah kanan. Saya setuju juga dengan ni. Komen Apa doktor? Komen, bro? So kita mesti we have to be considerate. Jika kita ada konflik dengan lori itu, siapa yang susah? Kita yang susah. Kita yang susah. Mengapa kita nak celup-celup dengan mereka tu? Give way. Bila you give way, you respect each other tu, senanglah. Dan the other party pun akan give way kepada you. Betul. Saya rasa kalau kita boleh bayangkan sebuah trailer kan Zik, kita bayangkan daripada satu trailer tu bagi ruang kepada kenderaan tu, bagi dia seakan-akan ruang untuk 3 trailer. Betul tak? Saya rasa itu paling selamat. Penjarakan tapi kalau ikutkan saiz jalan dekat Malaysia ni tak boleh nak buat begitulah kan. Kalau kat lebuh raya lah. Kat lebuh raya. Tapi kalau apa yang saya boleh simpulkan kat sini, di atas jalan raya tu kita haruslah ada timbang rasa. Kan dan kita janganlah nak berlumba, berlawan atau nak berebut apa-apa dekat atas jalan raya. Tiada apa-apa yang nak direbutkan. Keselamatan atas jalan raya itu adalah tanggungjawab bersama antara kita yang bawa kereta, motor ataupun kenderaan lain dan juga yang bawa lori ini. Saya harap mungkin perkongsian doktor hari ini boleh membuka mata beberapa pihak majikan, pihak pengendali jalan raya sebagainya untuk lebih cakna memperkukuhkan lagi undang-undang sedia ada lah. Kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua, Ketua Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Putra Malaysia, sudi meluangkan masa. Terima kasih. Alright, jadi kita nak berehat seketika. Kita dah habis cerita pasal lori. Kejap lagi kita ada Sukilo. Yeay, teruskan menonton Malaysia hari ini.
ku tak mampu tandingnya. Pergilah cinta, pergilah pada dirinya yang mungkin bisa buat kau bahagia. Terima kasih untuk bahagia yang sebentar, cuma ku harap kau doakan ku juga. Sudah terlambat untuk ku menyesal semua, sudah pun terjadi. Mungkin ini sulatan dari Maha Esa untuk aku lebih cintai diriku. Pergilah cinta, pergilah pada dirinya yang mungkin bisa buat kau bahagia. Terima kasih untuk bahagia yang sebentar, cuma ku harap kau doakan ku juga. Pergilah pada dirinya yang mungkin bisa buat kau bahagia. Terima kasih untuk bahagia yang sebentar, cuma ku harap kau doakan ku juga. Ku harap kau doakanku juga. Suki Lo dengan lagu Bahagia yang Sebentar. Sedihlah lagu ni, Suki. Takkan bahagia sebentar-sebentar je. Bahagia. Kita bahagia lama. Ya, betul. Itu yang semua harapkan, kan? Ya, okey, kita ke depan sikit, kita ke depan sikit. Suki. Okey. Cantik, Suki, looking good, cantik Suki pagi ni. Ya. Thank you. Suki. Color dia, color kita orang, kombinasi kita. Yeah. Okey, cantik. Hijau, purple Dengan dan biru. Yeah. Power Rangers. Okey, Suki. Okey, Suki. Bahagia yang Sebentar. Lagu baru Suki yang dicipta oleh Sheila Hamzah. Ya, betul. Wow. Suki memang kawan rapat dengan Sheila Hamzah, kan? kita- So, ya, kita rapat. Syah memang faham and kenal Suki. Ya, kita pernah berduet. And actually dah lama dah. Syah pun dari One in a Million juga, tapi season 2. And Suki dari One in a Million juga season 1. So actually kita dah kenal lama, tapi tak ada rezeki lah untuk bekerjasama. Tapi kali ni kita akhirnya lah kita dapat bekerjasama. And Suki punya penerimaan dengan lagu ni, dengan penjiwaan, memang suka tak dengan hasil kerja Suki kali ni? Sebenarnya lagu ni dia dengar macam okay, easy listening kan. Dia mencabar juga sebab dia yang low dia sangat low. Betul. Ya, dia sangat low. Awal-awal dia kena steady je kan. So tapi dia emosi dia ada. So bagi Suki dia mencabar juga untuk bawa lagu ni sebab ni lagu ciptaan Sheila. Kita tahulah vokal dia macam mana kan. So dengan emosi dia yang dia curahkan dalam lagu ni, dia memang lagu yang penuh dengan jiwa lah. So untuk Suki sangat-sangat gembira lah dan honor to bring the song. Yes, tapi kalau nak cakap pasal low note kan, low note Sofia power.
Oh, betul lah. Awak tak dengar high and low note Haziq? Weh. Oh, ni dua yang penyanyi juga. Kalau duet tu lagu kita orang confirm. Dia pun penyanyi juga. So, Suki, bagaimana Suki rasa macam ini boleh menyentuh jiwa peminat-peminat Suki sekarang ni? Sekarang ni lagu rancak-rancak, upbeat. Tapi lagu ni agak low dan orang kata dia mellow lah. Mellow sikit. Dia mellow sikit. Itu berbuai je. Suki rasa ada lagu yang akan berbeza, setiap lagu dia berbeza untuk mood yang berlainan. So ada masa kita kena healing. Yes. Tengah healing tu kita kenalah dengan lagu healing kan. So kalau kita rasa macam marah. Janganlah marah. Marah tak bagus. Oh, marah tak bagus. Tapi kalau dalam lagu, macam mana? Tak baik untuk kesihatan. So kita janganlah marah. Macam mana kita nak marah dalam lagu? Sama-sama. Kita boleh, kalau kita rasa marah tu, kita boleh juga kalau nak dengar lagu sedih, so that kita nangis ke apa ke, kita lepaskan kemarahan tu. Ataupun kita boleh dengar lagu rancak. Lepas tu kita pergilah workout ke apa kan, kita boleh keluarkan rasa perasaan marah tu. Balik perasaan tu. Ya, kita jangan marah-marah. Sebab yang tu akan tak baiklah untuk kesihatan kan. Heartbeat kita orang ke, nanti mood sehari pun tak okey. Lagi-lagi penyanyi kan, penyanyi dia kena ada satu time sebelum dia nak perform ke apa ke, dia tak boleh nak bercakap dengan sesiapa. Orang dunia luar tak boleh kacau dia. Bagi Suki kalau lagu tu Suki nyanyi untuk pertama kali, first time I sing that song, that will happen. Sebab walaupun lagu sendiri, kalau lagu tu tak pernah Suki perform, Suki akan macam tense, macam stress, pressure sikit. Tapi lagu yang kalau Suki dah okey, dah familiar, dah pernah nyanyi on stage, okey lah, okey sikit. Tapi it's still every time Suki go on stage, I still get this adrenaline. Still getting this stage fright. I don't know why. Dah lama sikit nyanyi dah. Akan sentiasa ada sampai bila-bila. I pernah baca dia kata it's because you care about what you do. Yes. Do you still get that? Do you still get that when you nak going live still shaking? Sampai sekarang. Maksudnya kita sayangkan kerja kita dan pasti sayang tu juga kan Suki terhadap peminat-peminat, your fans. Satu message dan pesanan bagi mereka yang tak pernah putus memberikan sokongan kepada Suki. First of all, Suki nak mengucapkan terima kasih. Thank you so much for your support. It means so much to me. Suki sangat-sangat appreciate dan Suki akan berusaha lagi untuk meningkatkan prestasi. My performance, my singing. So kalau ada komen boleh bagi tahu Suki. I love you guys. I can't wait to perform for you guys di mana-mana pun. Hopefully we'll see you again soon. Yes, video klip lagu ni dah pun ada dekat YouTube. Anda boleh saksikan sekarang di YouTube, Bahagia yang Sebentar. Wah, color dia. Yang tu contoh yang tak baik, marah. Tak baik. Dia marah. Dia marah, lepas tu dia pukul-pukul kan. Apa akibatnya? Tangan sakit. Lebam nanti. Sakit, hati sakit. Tak okey. Suki ingatkan, jangan marah-marah. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam MSI. Ingat, jangan marah-marah. Tangan sakit. Telah pun sampai di blok terakhir MHI dan kita ada banyak pengisian sebenarnya. Masih lagi kita nak kongsikan apa yang tertera dalam berita dunia pula, Aziz. Ya, apa yang berlaku dekat luar negara kami dah rangkumkan untuk anda. Jadi jom kita saksikan rangkuman berita luar negara. Bertempat di Oahu, Hawaii, Amerika Syarikat, Liga Luncur Dunia Hurley Pro Sunset Beach diadakan bermula Isnin lalu. Peluncur wanita Kersa Moore mengekalkan prestasinya dengan mencatatkan markah tertinggi pusingan pembukaan wanita dan mara ke kelompok 16 terbaik. Selepas gagal melepasi pusingan pertama dalam pembuka musim, juara dunia bertahan Stephanie Gilmore dari Australia juga membuat permulaan yang baik dan mara ke pusingan seterusnya. Manakala juara dunia 11 kali, Kelly Slater yang baru menyambut hari jadi ke-51 memenangi pusingan pertama sejak memenangi kejuaraan dunia pada tahun 2019. Bintang pop dan R&B Rihanna kembali ke pentas pada hari Ahad 12 Februari 2023 terapung tinggi di atas padang Super Bowl mendedahkan dirinya sedang hamil anak kedua. Dia yang berpakaian dalam jumpsuit merah jambu panas dan kot longgar membuka persembahan terbesar menyanyi lagu popularnya sambil berdiri dengan perut membulat di atas platform yang digantung di udara.
Sepanjang persembahan selama 13 minit, Rihanna turut dikelilingi oleh berpuluh-puluh penari dengan pakaian berwarna putih. Penyanyi itu melahirkan anak pertamanya, seorang lelaki, dengan penyanyi rap A$AP Rocky pada Mei 2022. Sarkofagus zaman Rom ditemui di tapak perkuburan Rom berusia 2000 tahun di utara semenanjung Gaza. Sekitar 90 kubur individu yang besar telah ditemui dan diawasi oleh pasukan pakar Perancis. Sarkofagus itu dipercayai diperbuat daripada plumbum milik tokoh berprofil tinggi dari era itu. Namun masih belum dibuka dan telah dimasukkan ke dalam bekas kayu pelindung serta tertakluk kepada kajian lanjut oleh pasukan pakar Palestin dan antarabangsa. Beberapa tempayan tanah liat dan barangan lain yang ditemui di tanah perkuburan menunjukkan tapak pelabuhan lama zaman Yunani dan Rom. Pihak berkuasa Meksiko telah menjaga seekor kucing Sphinx yang ditemui berkeliaran di dalam penjara Carrizo 3 di Ciudad Juarez, Meksiko. Kini, kucing itu berada di tempat perlindungan haiwan kesayangan perbandaran dan tempat perlindungan angkat RAMM untuk menerima rawatan perubatan selanjutnya. Kucing tidak berbulu itu mempunyai sekurang-kurangnya 2 tatu, paling jelas, satu di sebelah kirinya bertulis Made in Mexico dengan helang tersendiri. Imej itu dikaitkan dengan salah satu kumpulan penjenayah yang beroperasi di negeri itu. Giselle Rubio, penjaganya, memberitahu kucing itu tidak agresif, sebaliknya sangat menyayangi manusia walaupun tidak bergaul dengan haiwan lain. Macam mana? Suka dengan rangkuman luar negara kami? Okey, jangan risau. Kita ada banyak lagi berita-berita menarik yang kami akan bawakan kepada anda besok pula di MHI. Sebab hari ini dah selesai. Tapi sebelum tu, kita nak lihat dulu, sempat ke ada masa untuk tengok rangkuman dalam dunia? Tak ada. Q tadi kata bersepah rambut saya ni. Okey, Kampung Haramat Parti di Seberjaya berjaya digempur. Ni tertera di Cosmo. Ni perkampungan warga asing menempatkan 100 buah rumah dilengkapi kemudahan bekalan api dan air serta kedai runcit. Macam ada satu perkampungan, satu bandar di situ yang telah pun digempur, berjaya dikesan di Cyberjaya sendiri. Ini antara inisiatif Jabatan Imigresen Malaysia untuk terus memastikan bahawa tanah kita di Malaysia ini tidak dibolosi oleh mereka yang menyalahgunakan kawasan kita. Jadi selepas diucapkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Ada satu lagi berita dekat Harian Metro muka depan dia. Saya suka dengan tajuk berita ni dan saya rasa saya tertarik untuk baca lebih mendalam lagi mengenai berita ini. Di mana di Turki kita ada laporan mengenai gempa bumi di sana. Rumah anak yatim tak diusik gempa. Padahal bangunan di sekelilingnya ranap. Nampak tak? Itulah keajaiban. Jadi anda boleh baca berita ni dekat dalam Harian Metro. Jadi itu antara berita-berita yang kami nak kongsikan kepada anda hari ini. Jadi apa yang kami boleh ingatkan kepada anda di atas jalan raya ni, yang menyebabkan kemalangan itu bukanlah saiz kenderaan. Betul. Tapi diri sendiri. Kan? Tanggungjawab individu itu sendiri untuk memastikan keselamatan kita dan orang lain. Kita buang keegoan kita dan kita menuju ke arah kebaikan untuk keselamatan bersama. Esok kita bawakan tentang apa? Soal wang. 2 kerja, pilihan atau keperluan. Saya rasa itu keperluan. Saya rasa itu pilihan. Jadi, saksikan besok 9.30 pagi di TV3. Assalamualaikum. Bye.